Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insya-Allah ingin saya berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan tarannum Al-Quran. Apa itu tarannum? Tarannum itu adalah merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab. Tarannama, yatarannamu, tarannum, yang membawa maksud dendangan ataupun menyanyi. Kata akar bagi perkataan tersebut ialah rannama yurannimu tarnim, yang membawa maksud intonation, modulation, recital dan humming, iaitu intonasi, modulasi, dengungan dan bacaan yang baik. Dari sudut perspektif ilmu, tarannum adalah satu ilmu atau satu kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada, irama dan rentak. Apakah irama, nada dan rentak? Nada adalah tingkatan dan tekanan bunyi suara. Rentak, pergerakan yang menghidupkan bunyi suara. Irama adalah alunan dan bentuk bunyi. Ia juga merupakan satu ilmu kaedah seni suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang sangat lunak dan unik, berdasarkan kaedah tertentu untuk menambahkan seni bunyi pada suatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, "Lam ya'dhanillahu li syai'in ma udhina li nabiyyin an yataghanniya bil Quran." Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan terhadap sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu agar berlagu di dalam membaca Al-Quran. Begitulah hadis ini memberi petunjuk yang mana melagukan Al-Quran itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meninggikan Al-Quran, wajib kita memuliakan Al-Quran. Dan salah satu cara daripada kita meninggi dan memuliakan Al-Quran itu ialah melagu dan mencantikkan Al-Quran dengan menggunakan suara yang paling baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, "Hassinul Quran bi aswatikum. Fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana hasana." Maksudnya, perelokkanlah bacaan Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Sesungguhnya suara yang elok itu boleh menambahkan keelokan bacaan Al-Quran itu. Mari sama-sama kita himbau kembali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW suruh kita baca dengan suara yang baik, dengan suara yang elok, dengan tajwid yang betul, dengan sebutan-sebutan yang betul, pastinya Nabi SAW itu sendiri mempunyai suara yang sangat baik dan merdu. Dan ini telah diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Di antaranya ialah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini seorang penyair Arab yang terkenal. Saat apabila beliau mendengar bacaan Nabi SAW, beliau terus tertarik, terus jatuh cinta, lalu memeluk agama Islam. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang ini, Al-Bara' bin Azib. Beliau mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW dalam surah At-Tin ketika salat Aisyah. Seterusnya Abdullah bin Maghfal yang telah mendengar bacaan Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejayaan di Hudaibiyah.
Dan apa kata ketiga-tiga sahabat ini berkenaan dengan kemerduan dan kecantikan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ungkapan beliau begini: "Fama sami'a ahadan ahsana sautan wa qira'atan minhu." Kata mereka, tiada seorang pun yang pernah mendengar suara dan qiraah yang paling baik selain daripadanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui, pada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, banyak di antara mereka, ramai di antara mereka mempunyai suara-suara yang merdu apabila melantunkan syair-syair Arab, puisi-puisi Arab. Tetapi apabila mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran, mereka tidak pernah mendengar bacaan seperti itu. Masya Allah, sebelum itu tak pernah dengar. Maknanya apabila mendengar Nabi SAW baca, sehingga jatuh cinta, sehingga kan ada yang peluk agama Islam. Masya Allah, begitu hebatnya suara Nabi SAW apabila membaca Al-Quran. Bukan sahaja manusia apabila mendengar bacaan Nabi itu, dia tertarik. Malah jin, golongan jin juga telah tertarik dengan bacaan Nabi SAW. Sehingga Allah rakamkan dalam Al-Quran surah Jin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahawasanya sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya telah kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Masya Allah, jin juga apabila dengar bacaan Al-Quran yang cantik daripada Nabi SAW, mereka merasa takjub, merasa Masya Allah, terlalu ajaib bacaan tersebut. Begitulah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan bacaan yang begitu baik, dengan suara yang begitu merdu sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ibnu Usaimi berkata, iaitu Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu, yang sangat lunak, sehinggakan gunung dan ganang ini bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam membaca Zabur. Dan begitu juga dengan burung-burung mengelilingi langit, membaca tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Dan ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurniaan dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami, yakni Allah, telah melunakkan besi untuknya. Seterusnya, seorang sahabat yang bernama Husaid bin Hudair, beliau memiliki suara yang sangat merdu, yang cantik, sehinggakan pada suatu malam apabila beliau membaca Al-Quran, dan di sebelah beliau itu ada seekor kuda yang telah ditambat dengan dua tali. Maka apabila beliau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba turunlah segumpal awan ke arahnya dan menyelubunginya. Sementara kuda tersebut meronta sehingga putus talinya, lari, hilang dah kuda tersebut. Mungkin terkejut kuda tu, tiba-tiba awan menyelubungi pada waktu malam pula tu. Merasa ajaib dan pelik. Sahabat tersebut keesokan hari berjumpa dengan Nabi SAW, menceritakan peristiwa semalam. Kata Nabi SAW, tilkal malaikatu danat li sautik. Itu adalah para malaikat yang menghampirimu
kerana kemerduan suaramu. Masya Allah. Sahabat itu baca Al-Quran didampingi oleh malaikat, didatangi oleh malaikat. Masya Allah, begitu cantiknya bacaan beliau. Nak digambarkan, malaikat juga tertarik dengan kemerduannya. Seterusnya seorang sahabat yang bernama Salim Maula Abu Hudzaifah. Beliau apabila membaca Al-Quran mendapat pujian syukur daripada Nabi SAW dengan ungkapan begini, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadha. Kata Nabi SAW dalam rasa syukurnya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan umatku seperti ini. Masya Allah. Ini telah menggambarkan betapa gembiranya Nabi SAW apabila sahabat itu membaca Al-Quran dengan cantik, dengan merdu, dengan suara yang lunak. Masya Allah. Apakah peranan dan kebaikan daripada kita membaca Al-Quran dengan tarannum? Yang pertama, ia boleh menggerakkan jiwa kita. Kerana lagu ini adalah merupakan suatu alat yang sangat istimewa yang boleh menggerakkan jiwa manusia, yang boleh memberi ketenangan ke dalam jiwa manusia. Apatah lagi apabila kita membaca Al-Quran dengan cantik. Malaikat datang memayungi kita. Nabi SAW berasa syukur dan gembira dengan bacaan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat membaca dengan baik seperti itu. Seterusnya, ia dapat menambah elokkan bacaan kita. Kerana Nabi SAW menggalakkan kita membaca Al-Quran itu dengan baik. Kata Nabi, Hassinul Quran Nabi aswatikum. Cantikkanlah Al-Quran itu dengan suara-suara kita. Baca Al-Quran dengan bertajwid. Yang ketiga, apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Dan dengan rahmat tersebut, jiwa kita ini akan menjadi lebih tenang dan lebih tentram. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Seterusnya yang keempat, Al-Quran ini boleh mengubati rohani dan juga jasmani kita. Inilah kehebatan Al-Quran. Apabila kita membacanya, kita mengamalkannya, jiwa kita bukan sahaja apabila kita melalui ujian-ujian yang mungkin memberi tekanan dalam kehidupan kita, menjadi sakit rohani kita, menjadi sakit jasmani kita. Dan apabila kita membaca Al-Quran, ia akan menjadi obat, syifa kepada diri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai ubat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambahkan bagi orang yang zalim, melainkan kerugian. Yang kelima, Al-Quran itu dapat menerapkan nilai dan akhlak. Nabi SAW berakhlak dengan Al-Quran. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kamu yakni Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah. Dan ini juga telah diberitahu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Begitu juga Allah SWT merakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang mana kata Allah SWT, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
Sesungguhnya telah terdapat di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang sangat baik, akhlak yang sangat baik, budi pekerti yang sangat baik. Dan kita harapkan anak-anak kita ini apabila membaca Al-Quran, mendampingi Al-Quran, best friend, BFF dengan Al-Quran, mereka akan insya-Allah mudah-mudahan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu yang kita harapkan sebagai waris, sebagai ibu, dan insya-Allah mudah-mudahan ini akan melahirkan suatu umat generasi Al-Quran yang berakhlak tinggi, berakhlak dengan Al-Quran. Seterusnya yang keenam, apabila kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan tajwid yang baik, dengan irama-irama yang merdu, ini akan menambahkan kekhusyukan kepada pembaca dan juga pendengar. Yang membaca rasa khusyuk, yang dengar pun akan terikut rasa khusyuk. Bukan saja Al-Quran, begitu juga dengan laungan azan. Kita boleh juga masukkan dengan lagu-lagu Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita laungkan azan dengan taranum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah apabila kita melaungkan azan dengan gaya yang merdu, dengan suara yang lunak, dia akan sampai ke hati-hati manusia. Apabila kita mendengarnya, Masya Allah, kita akan terasa khusyuk dan rasa terpanggil untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang dengan bacaan Al-Quran dan laungan-laungan azan seperti itu dapat menitiskan air mata kita, Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran wabku fa in lam tabku fatabaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran dan menangislah. Nabi suruh kita menangis. Dan kalau tak boleh nangis, kata Nabi, jika kamu tidak menangis, maka buatlah seakan-akan kamu menangis. Masya Allah, Nabi galakkan kita baca Al-Quran dan menangis apabila kita membaca Al-Quran. Macam mana kita nak menangis? Yang pertama, kalau kita dapat memahami Al-Quran, kita faham apa yang kita baca. Dan seterusnya, apabila kita membaca Al-Quran dengan irama-irama taranum yang cantik, ini akan memikat jiwa-jiwa manusia mendengar. Bukan saja mereka yang mendengar, kadang-kadang kita yang membaca ni, Masya Allah, tidak sampai nak menahan air mata kita, sehingga kadang-kadang nak menangis. Begitulah kehebatan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu dengan begitu tinggi dan mulia, dan galakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca Al-Quran dengan baik. Kata Nabi SAW, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian yang sedikit ini, kita diberi sedikit suntikan untuk kita memperkemaskan bacaan kita, untuk kita mempertingkatkan bacaan kita, bukan sahaja dengan tajwid yang baik, dengan sebutan-sebutan yang baik, tetapi kita nak insya-Allah upgrade diri kita, membaca taranum Al-Quran, membaca Al-Quran dengan irama-irama taranum. Dan insya-Allah mudah-mudahan bacaan kita, prestasi bacaan kita ini akan lebih tinggi di sisi Allah SWT, dan akan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir kelak insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang, insya-Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.